سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Hayyakumullah wa jazakumullahu khairan katsira ala hudurikum. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebentar tadi saya agak sedikit gugup nak bercakap di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Tapi alhamdulillah, ada sahabat-sahabat yang telah datang daripada Taipei. Rakan-rakan saya, sahabat-sahabat karib saya, masya-Allah, gugup tu hilang. Jadi minta maaflah kalau lepas ni dalam kuliah saya duk pandang muka sahabat-sahabat saya saja. Itu maksudnya saya nak hilangkan rasa gemuruh jumpa tuan-tuan sekalian. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada malam ini, sementara menantikan waktu salat antara maghrib dan isyak, pihak masjid telah menjemput saya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat dan tuan-tuan sekalian. Dalam kesempatan yang ada ini, insya-Allah akan saya isikan dengan membacakan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang insya-Allah akan sama-sama kita bincangkan dan bahas. Moga-moga ia boleh memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita adalah umat Islam yang berada di akhir zaman dan manusia yang bertuah. Bukan orang lain yang mengatakan kita ini bertuah, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Syam. Beliau meninggal pada tahun 81 Hijrah. Sebagai riwayat mengatakan namanya ialah Sudai bin Ajlan. Qala, kata Sudai bin Ajlan atau Abu Umamah Al-Bahili. Bahili ini dari suku Bahilah. Kalau kita mengaji dalam Syajaratul Ansab, keturunan orang-orang Arab ni, dia cukup pantang dengan nama Bahilah. Satu keluarga yang dianggap hina. Orang-orang Arab sampaikan mereka kata, kalaulah aku ini menjadi anjing lebih aku suka daripada menjadi ahli kerabat kaum Bahiliyah. Punya hina kabilah ni. Dan kalau anjing dipanggil dengan ya Bahili, wahai orang Bahili, anjing itu pun marah. Tetapi walaupun bangsa dan keturunan itu pada sebahagian orang dianggap hina, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memandang hal tersebut. Buktinya para sahabat Nabi ada di antara daripada suku Bahilah ini. Antaranya Abu Umamah Sudai bin Ajlan yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuba, berbahagialah
bergembiralah Itu pun marah. liman ra'ani Tetapi wa amana bi, bagi mereka-mereka yang melihat aku dan beriman kepada aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula, wa tuba liman amana bi wa lam yarani, dan berbahagialah pula kepada orang-orang yang beriman kepada aku tetapi tidak pernah berkesempatan untuk melihat diriku. Wa yaqulu sab'a mirarin, dan Nabi ulang sebanyak 7 kali bagi menggambarkan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarahu, dalam keadaan tidak pernah melihat Rasulullah, mereka adalah lebih beruntung. Yakni beruntung dari sudut pahala sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita diberikan rezeki oleh Allah, dan demikianlah manusia apabila diberikan kesusahan, Allah akan memberikan bersama-sama dengannya kesenangan. Kerana umat akhir zaman tidak melihat Nabi, tidak memandang mukjizat yang disebut sebagai mukjizat hissiyah, kita tak nampak mukjizat depan mata, maka kita diberikan pahala sebagaimana dalam hadis sebanyak 50 kali ganda pahala para sahabat Nabi. Ia adalah balasan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, para ulama di dalam mengarang kitab Ar-Raqaiq, Ar-Raqaiq ni maknanya kitab-kitab berkenaan pelembut hati, penawar hati. Mereka duk bahas apa hadis-hadis yang boleh lembutkan hati seseorang, apa hadis-hadis yang boleh menjadi pengubat dan penawar kepada hati seseorang. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, beberapa hadis yang disebut oleh Imam Ibn Rajab dan yang dianggap oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadis-hadis yang menjadi pengubat dan penawar kepada orang-orang yang beriman. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Sahal ni mudah. Nama dia asalnya Haznun, sedih. Bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia. Kata Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, ada 3 asbab atau ada 3 alasan untuk kita menukar nama seseorang. Satu, bila namanya bermaksud buruk, namanya memberi maksud buruk. Yang kedua, bila mana namanya gharaib, namanya itu gharib, nama yang pelik. Yang ketiga, apabila namanya itu nama yang membawa kepada fitnah. Contoh nama yang buruk, dia masuk Islam, nama dia Haznun, sedih nama dia. Huznun, sedih. Maka Nabi tukarkan nama dia kepada Sahlun. Sahlun, Sahal, mudah. Ada orang pula nama dia pelik. Pelik daripada orang Arab tak pakai nama tu, sehingga menjadi ejekan dan kutukan orang. Maka nama-nama ni juga ditukarkan. Sebagaimana isteri Nabi SAW, ada yang ditukarkan namanya oleh Rasulullah SAW. Begitu juga nama yang ketiga, nama yang bawa fitnah. Nama yang fitnah ini seperti nama-nama orang yang memakai nama malaikat. Kamu nama apa? Israel. Kamu nama apa? Mikail. Kamu nama apa? Israfil. Nama-nama ini disebut oleh Syekh
Abdullah bin Jibrin sebagai nama-nama yang tidak bagus untuk diberikan pada anak-anak. Kerana ia boleh membawa kepada fitnah. Dan nama-nama seperti ini dilarang sebagaimana ada hadis yang melarang pemberian nama kepada seseorang dengan gelaran Abul Qasim. Kerana ia adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pemberian nama ini tidaklah mutlak larangannya, tetapi ditegah oleh para ulama. Maka balik kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 91 Hijrah. Menjadi sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Kata Sahal bin Sa'ad di dalam sebuah hadis, annahu qala marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang melintah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Maka Nabi berkata kepada sahabat yang duduk dengan baginda, yang duduk sebelah dia. Ma ra'yuka fi hadza? Kamu. Nampak tak laki yang lintah tadi? Ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapat kamu terhadap lelaki tersebut? Faqala rajulun min asyrafin nas. Lelaki yang lintah tadi adalah orang yang paling mulia. Haza wallahi hariyun. Laki ini demi Allah hariyun. Satu orang yang dipandang tinggi, yang menjadi demand, orang demand dekat dia. In qataba an yunkah. Kalaulah dia meminang mana-mana perempuan, nescaya akan diberi kahwin. Akan diberi nikah. Minta maaf lah tuan-tuan, suara saya sepatutnya sedap lagi ni. Dia kurang sihat sikit. Kata sahabat Nabi yang duduk sebelah Rasulullah, wallahi haza hariyun. Dia ni demi Allah lelaki yang menjadi permintaan ramai. Lelaki yang dianggap mulia. In qataba, kalau dia pergi meminang, nescaya ayyumkah, orang akan nikahkan dia. Wa in syafa'a, kalau dia memberikan jaminan, an yushfa', nescaya orang terima jaminan dia. Fasakata Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri. Nabi tak kata apa. Summa marra rajulun akhar. Kemudian lintah pula satu orang sahabat yang lain masuk dalam masjid. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadza. Bila mai orang kedua masuk masjid, Nabi tanya pada sahabat yang duduk sebelah baginda tadi, sekarang apa pula pendapat kamu terhadap lelaki yang kedua? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat di dalam hadis-hadis yang sahih, baginda sangat-sangat menyukai untuk duduk di dalam masjid bersama dengan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis daripada Ummu Salamah menceritakan dulu-dulu Nabi SAW bila main masjid, Nabi solat dengan para sahabat, bagi-bagi salam. Bagi-bagi salam, terus bangkit. Nabi bangkit, terus balik. Dan ini yang dinakalkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Sunnah imam lepas bagi salam bangkit. Nabi dulu bila dia main masjid, dia solat dengan para sahabat, dia bagi-bagi salam, dia bangkit. Kemudian sebahagian para muslimah merayu kepada Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, kami ini main masjid dahlah bercampur dengan lelaki. Lepas tu bila di masjid pula kami datang solat, kami nak balik, nak keluar masjid, lelaki pun keluar masjid, kami pun keluar masjid, bercampur lagi dengan lelaki. Maka sejak daripada itu Nabi SAW apabila memberikan salam, Nabi tidak bangkit dari tempat duduknya, Nabi duduk. Dan Nabi SAW mula berwirid. Nabi SAW mula membaca azkar dan berwirid selepas salat.
dan diikuti oleh para sahabat jemaah lelaki. Dan kesempatan itu diambil oleh kaum muslimat untuk beredar pulang tanpa perlu berselisih dengan orang lelaki. Ini asal usul dia lah. Maka sejak daripada itu sahabat-sahabat Nabi selalu manfaatkan ruang duduk dengan Nabi selepas salat. Dan Nabi akan melayani mereka dan bercerita dengan mereka. Maka datang hadis ni. Hadis Sahal bin Sa'ad ni. Nabi duduk-duduk dengan dia satu hari. Tiba-tiba dalam riwayat datang satu orang lelaki lintas dalam masjid. Nabi tanya, apakah pendapat kamu terhadap lelaki ni? Maka semua orang kata dia ni orang mulia. Dia ni orang yang kalau minta nak kahwin semua orang bagi anak dara. Dia ni kalau orang yang bagi jaminan semua orang terima jaminan dia. Fasakata Rasulullah, Nabi pun diam. Summa marra rajulun akhar. Kemudian datang pula lelaki yang lain. Masuk masjid orang yang kedua. Nabi tanya kepada sahabat yang duduk di sebelah baginda. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahawa sahabat yang ditanya oleh Rasulullah adalah Abu Zar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, yang meninggal pada tahun 33 Hijrah. Jadi Nabi tanya pada sahabat yang duduk sebelah dia, apa pendapat kamu pada orang yang kedua ni? Dalam riwayat Ahmad, Nabi bertanya kepada Abu Zar. Jawab Abu Zar ni orang yang nombor dua ni, dia ni orang miskin. Jawab Abu Zar, orang yang kedua ini orang yang dhaif, orang yang lekeh, yang lemah. Manakala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ini daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi bila bertanya kepada mereka, apa pendapat kamu tentang orang yang kedua? Jawab mereka, ya Rasulullah, haza rajulun min fuqara'i muslimin. Ni nombor dua ni lelaki daripada orang susah. Haza hariyun in qataba an la yunkah. Ni orang yang berjalan ni ya Rasulullah. Dia ni kalaulah dia meminang, orang tidak akan bagi dia kahwin. Wa in syafa'a, kalau dia bagi jaminan, la yushaffa', orang tidak akan terima jaminan dia. Dan dia minta jaminan pun orang tak nak bagi jamin kat dia. Wa in qala an la yusma', dan kalau dia nak bercakap, orang tak peduli apa dia cakap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza khairun min mil'il ardi misla haza. Kata Nabi SAW, lelaki yang kedua ini lebih baik seluas bumi daripada lelaki yang pertama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mengisahkan tentang penilaian Allah terhadap manusia tidaklah sama dengan penilaian kita semua. Kita melabel seseorang sebagai miskin, di sisi Allah dia kaya. Kita melabel seseorang sebagai hina, di sisi Allah dia mulia. Kita melabel seseorang sebagai buruk, di sisi Allah dialah cantik dan baik. Terdapat hadis-hadis yang serupa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan penilaian Allah dan penilaian manusia selalu berbeza. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala memandang kepada makhluk-makhluknya dengan pandangan yang telus ke dalam hati, sedangkan manusia memandang kepada perhiasan dan penampilan yang ditampilkan. Apa yang memassal, yang dilakonkan oleh orang, itulah yang dilihat oleh manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fi sudur, apa yang ada di dalam dada. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan sahabat Nabi yang wafat di dalam peperangan Uhud yang disebut namanya sebagai Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Julaibiban, hadis tentang seorang lelaki yang bernama Julaibib yang berwajah buruk, bertubuh pendek, berkulit gelap, berambut kerinting, dan dicela oleh para sahabat sebagai lelaki tidak bermoral. Karena Julaibiban, Julaibib ni satu orang yang suka masuk bertemu dengan perempuan. Dia suka duduk bersembang dengan perempuan. Pendek kata dia duduk mengorat orang perempuan lah. Pasal apa dia duduk mengorat? Pasal orang tak nak kahwin dengan dia. Tak ada siapa nak kahwin dengan dia. Dia seorang yang tidak kacak, tidak ada dunia, tidak ada kebaikan pada zahir mata manusia. Maka suatu hari apabila Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi suruh para sahabat untuk mengira jenazah-jenazah yang telah terkorban daripada kalangan orang-orang Islam, mayat-mayat yang terkorban daripada pihak orang Islam. Maka sahabat-sahabat pun report dekat Nabi, seorang yang wafat. Nabi kata, hal tafkiduna min ahad, adakah kamu ada tercicir siapa-siapa dari report dekat aku orang yang mati? Sahabat kata, tak ada, kami dah report habis dah. Kata Nabi SAW, hal tafkiduna min ahad, cuba cek balik, kok kamu terlupa, ada tertinggal tak? Mereka kata tak ada tertinggal, kami dah kumpul dah senarai sahabat-sahabat yang wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni afqidu Julaibiban, tetapi aku ni rasa kehilangan Julaibib. Kata Nabi, hampa tinggal, hampa terlupa nak cari maklumat tentang Julaibib, apa nasib dia. Aku merasa kehilangan dia. Maka kelang kabut sahabat pun pergi cari mayat dia. Mereka jumpa mayat dia di sisi 7 orang musyrikin. Maka mereka balik cerita dekat Nabi, dia ni bunuh 7 orang musyrikin. Nabi kata benar. Nabi kata benar. Aku telah diberitahu oleh Allah, Julaibib telah menewaskan 7 orang musyrikin sebelum dia pun tertewas. Lalu Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk gali liang lahat, kubur untuk dia. Dan Nabi memangku Julaibib dengan tangan baginda SAW. Dan Nabi tidak letakkan kepalanya. Dan Nabi SAW sendiri yang memasukkan jenazah Julaibib ke dalam liang lahat. Faqala haza minni wa ana minhu. Lalu Nabi SAW bersabda, haza minni wa ana minhu. Sesungguhnya dia adalah daripada aku adalah daripada dia. Hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkara yang pertama bagi seseorang yang ingin menjadi salik, tu dia bercakap bab kesufian malam ni. Siapa-siapa yang ingin menjadi dirinya sebagai salik, salik ni maknanya orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Perkara yang pertama ialah dia mesti mengetahui hakikat kebenaran dalam hidup ini. Apa yang paling matters, apa yang sebenarnya penting, apa yang sebenarnya tidak penting. Selagi diri saya dan tuan-tuan kita tak tahu, kita tak boleh nak beza dalam hidup ini mana yang penting, mana yang tak penting, selagi itulah kita tidak akan bertemu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana turunnya Al-Quran bagi mengajar kita mana yang penting, mana yang tak penting. Turunnya sunnah daripada Nabi SAW bagi mengajarkan kita membezakan mana perkara yang perlu diberi keutamaan, mana yang perlu dikemudiankan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Maka perkara yang pertama perlu dilakukan dalam menilai mana yang penting dan tidak penting, kita memandang daripada neraca Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah, "Makana lillahi baqa." Apa-apa yang dibuat kerana Allah pasti akan kekal. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tanya diri kita kalau kita benar-benar ingin memperbaiki hidup kita. Kenalkah kita? Mampukah kita membezakan mana satu perkara yang penting dalam hidup, mana satu perkara yang tidak penting? Dan perbezaan itu akan diketahui kalau kita memandang dengan pandangan Allah. Bagaimana kita hendak mengetahui pandangan Allah? Adalah dengan melihat kepada sumber-sumber wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Allah mengajarkan umat Islam, dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, seorang ibu yang menyusukan anaknya. Hadis berkenaan dengan 3 orang bayi yang boleh berkata-kata ketika dalam buayan. Hadis dalam riwayat Muslim berkenaan 3 orang bayi yang boleh berkata-kata di dalam buayan. Salah satu daripada hadis tersebut ialah berkenaan dengan bayi yang menyusu dengan ibunya. Lalu datanglah seorang lelaki menaiki kuda yang laju. Maka ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku seperti lelaki ini." Maka bayi itu pun yang sedang menyusu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hadis ini, Nabi ambil ibu jari, Nabi letak ke mulut sambil menghisapnya. Nabi membunyikan. Dalam hadis yang disebut dalam hadis musalsal. Kan hadis musalsal. Pernah dengar tak hadis musalsal? Hadis yang perawinya meriwayatkan hadis itu sebagaimana perawi yang sebelumnya meriwayatkan kepada dirinya. Ini hadis musalsal. Nabi SAW meriwayatkan hadis ini kepada para sahabat sambil ibu jari dia duk isap. Duk isap mulut. Duk masuk dalam mulut, duk isap ibu jari. Saddi, maknanya budak bayi itu duk isap susu mak dia. Perawi hadis, sahabat Nabi ni, cerita dekat tabi'in pun, dia pun meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hadis. Dan orang yang selepas itu pun meniru gaya perawi yang sebelumnya dan perawi yang sebelumnya. Disebut hadis ini hadis musalsalah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bayi yang dalam pangkuan ibu yang tengah menyusu tu, dia cabut susu mak dia. Dia pandang lelaki yang lintas naik kuda tadi, yang laju tadi. Lalu budak ni bercakap dalam keadaan dia masih menyusu. Kata budak ni, "Ya Allah, janganlah jadikan aku seperti lelaki ni, aku tak mau." Kemudian dia sambung susu balik. Kita minum dulu. Tidak lama selepas itu datang pula seorang perempuan. Ammatun. Dalam hadis, ammatun ni maknanya hamba perempuan. Perempuan yang bertaraf hamba. Yang diiringi oleh orang ramai membaling batu kepadanya. Menghinanya sebagai perempuan pelacur. Menghinanya sebagai pencuri. Dan dia berjalan tunduk dengan dikelilingi oleh orang-orang ramai dengan penuh penghinaan. Maka ibu yang tengah menyusukan anak ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah bagi anak aku membesar seperti perempuan ni." Budak kecil yang tengah menyusu tadi sekali lagi terpaksa berhenti susu dia. "Mak aku ni buat hal sungguhlah." Dia cabut susu mak dia. Lalu dia pandang perempuan tersebut dan dia berdoa kepada Allah dan dia berkata-kata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan tersebut."
Mak dia memang terkejut. Anak kecil tengah menyusu boleh bercakap. Bayi boleh bercakap. Mak dia memang terkejut. Tapi tak seterkejut bila anak dia nak jadi perempuan tu. Kan? Bila anak dia nak jadi perempuan tu, lagi terkejut. Dia tak boleh tahan dah. Dia terus tanya anak dia, kenapa kamu nak jadi macam dia? Yang tadi anak dia bercakap, dia tak terkejut pula. Sekali bila anak dia tak mau jadi macam yang lelaki tadi, nak jadi macam perempuan ni, dan dia baru tanya anak dia. Dia tanya anak dia, wahai anakku, ya bunayya, kenapakah kamu nak jadi seperti perempuan ini dan tidak mahu jadi seperti lelaki tadi? Maka jawab budak yang sedang menyusu ini kepada ibunya, wahai ibuku, sesungguhnya lelaki yang pertama tadi adalah lelaki yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah murka kepadanya. Aku meminta perlindungan Allah daripada menjadi orang seperti itu. Adapun wanita ini, dia dihina dan dicela oleh orang ramai, tetapi sesungguhnya dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan apa yang dikatakan kepada dirinya. Dia adalah suci daripada sebarang tuduhan tersebut. Maka dia adalah lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab sahihnya, sebagai bacaan kepada kita bahawa sesungguhnya penilaian pandangan kita boleh jadi tersilap dalam hidup ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka apabila kita telah berani, atau apabila kita telah merasa sangsi dan keliru dengan pilihan yang dilakukan oleh hidup kita, maka kita baca pula hadis yang kedua. Hadis yang dapat memandu kita bagaimana hendak membuat pilihan yang tepat di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, saya jumpa ramai orang dalam hidup ni. Kawan-kawan kita main masjid tak tinggal, datang masjid tak tinggal, tapi tanya bila mana anak dia nak kahwin, pasal apa tak bagi kahwin? Payahlah ustaz, calon ni kerja kerani ya ustaz. Bapak main masjid, semayang tak tinggal, tetapi tidak percaya kepada rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kepada bapak ni, pasal apa tak bagi kahwin anak tu? Dah ada calon, tak ada calon cerita lain. Ni dah ada calon ni, pasal apa tak mau bagi kahwin? Payahlah ustaz, calon ni dia kerja keraninya, kalau boleh nak tunggu hak kerja lebih hebat sikit. Wa'iyyazubillah. Adakah kita tidak percaya kepada rezeki di tangan Allah? Suka sekali saya bawa satu kisah yang diriwayatkan daripada Imam Hatim Al-Asam. Ini siapa pula dah? Dia seorang salaf, seorang lelaki di zaman salaf yang bernama Hatim Al-Asam. Al-Asam ni maknanya orang yang pekak. Asammu, kan dalam Quran kita duk baca summun bukmun umyun fahum la yarji'un, la yasma'un, kan ayat tu. Maknanya summun, dia tak dengar. Hatim Al-Asamu, Hatim yang pekak. Dia meninggal dunia pada tahun 237 Hijrah di Tirmiz. Tirmiz ni, inilah wilayah di Uzbekistan ke apa? Di Tirmiz. Hatim Al-Asam ni nama sebenar dia Hatim bin Alwan. Hatim bin Alwan. Cerita dia tak pekak tuan-tuan. Orang panggil dia pekak. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal pernah satu hari seorang perempuan datang kepada dia. Ada seorang perempuan datang kepada Hatim Al-Asam. Masa tu nama dia belum Al-Asam, nama dia Hatim bin Alwan. Seorang ulama salaf daripada wilayah Tirmiz, satu negeri dengan Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi.
yang meninggal pada tahun 279 Hijrah. Yang ni dia meninggal lagi awal. Dia meninggal 237 Hijrah. Hatim bin Alwan. Ada satu perempuan datang dekat dia tanya soalan. Dia kata, "Ya Hatim, aku ada soalan nak tanya kamu." Tapi tengah-tengah nak tanya soalan tu dia terkentut. Kentut kuat sungguh. Lalu perempuan ni jadi malu. Maka Hatim ketika itu serta-merta berlakon sebagai pekak. Buat-buat tak dengar. Dan dah dia buat pekak. Dia kata, "Apa kamu cakap tadi aku tak dengar?" Perempuan tu pun cover balik lah. Lega dia tak dengar. Kan? Lega Hatim tak dengar. Sebenarnya Hatim dengar, tapi dia buat-buat tak dengar. Dia buat-buat pekak. Dia menyamar sebagai pekak untuk menjaga maruah perempuan tersebut. Maka perempuan tu pun tanya soalan. Hatim pun buat-buat tak dengar. Dia kata, "Kuat lagi soalan. Kuat lagi suara, aku tak dengar." Dan demikianlah Hatim menyamar sebagai lelaki yang pekak selama 15 tahun. Sehinggalah perempuan tu meninggal dunia. Barulah dia kembali normal. Masya Allah. Tuan-tuan tengok ni. 15 tahun dia menyamak sebagai pekak untuk menjaga maruah seorang wanita yang kentut depan dia. Perempuan tu main kentut depan dia. Dia takut perempuan tu malu, dia menyamak sebagai pekak, buat tak dengar. Kemudian selepas tu dia pun menyamak, berterusan menyamar sebagai pekak sebab perempuan tu hidup lagi. Nanti kalau perempuan tu tahu kata dia tak pekak, perempuan tu jadi malu. Dia tak nak perempuan tu susah hati. Dia menyamak sebagai pekak selama 15 tahun. Sehinggalah perempuan tu meninggal dunia, dia dapat tahu perempuan tu mati, barulah dia kembali normal. Maka selama 15 tahun orang duk panggil dia Hatim Al-Asam. Hatim yang pekak. Apa cerita Hatim ni tuan-tuan? Suatu hari dia nak pergi mengaji hadis. Maka ahli keluarga dia, isteri dan 9 orang anak dia, merasa bimbang. Kalau Hatim pergi mengaji, tinggal mereka, tidak ada orang yang nak sarah hidup mereka. Tapi kata Hatim, sesungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah. Rezeki dari Allah di langit. Rezeki bukan majikan. Rezeki bukan dari majikan. Rezeki bukan dari kerajaan. Rezeki bukan dari manusia. Rezeki dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hatim pun pergi menuntut ilmu hadis. Ada satu buku saya pernah jumpa, tuan-tuan boleh cari. Tapi saya jumpa dalam bahasa Arab, saya tak pasti ada atau tidak dalam bahasa Melayu. Iaitu berkenaan dengan kisah-kisah rumah tangga yang ditinggalkan dalam proses menuntut ilmu. Kisah-kisah isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami untuk menuntut ilmu. Menarik kisah ni. Antaranya kisah Hatim ni. Maka bila mana Hatim pergi menuntut ilmu, anak isteri dia pun jadi serba salah sebab makanan dah habis. Rumah mereka cuma tinggal air saja. Yang lain semua habis dah. Dalam keadaan risau tu, anak bongsu dia umur 10 tahun menasihati mak dia dan keluarga kakak-kakak dia. Anak bongsu Hatim kata kepada mak dan kakak-kakak dia, "Wahai bonda, wahai kakak-kakakku sekalian, rezeki dari Allah, dari langit, bukan dari Hatim, bukan dari bapa kita. Dia ada, dia tak ada, rezeki tetap dapat dari Allah, bukan dari bapa." Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka pandang kepada dia dengan pandangan yang serong sebab mereka dah lapar. Hang umur 10 tahun, hang tahu apa? Tiba-tiba tak lama selepas itu datang satu rombongan pasukan berkuda. Satu rombongan pasukan berkuda. Mereka datang ke situ untuk meminta sedikit air yang ada dari penduduk kampung. Ada satu rombongan lelaki-lelaki mereka naik kuda. Mereka ni dalam proses nak pergi haji. Mereka lalu kawasan di Tirmiz tu, di perkampungan Tirmiz, perkampungan Hatim.
Mereka bawa banyak makanan tapi tak ada air. Lalu mereka kata kepada keluarga-keluarga Hatim dan keluarga yang ada di situ, kami nak minta air. Sebagai ganti kami tukar dengan makanan. Maka keluarga Hatim pun kata, kami memang ada air banyak, yang tak ada makanan saja. Maka seronoklah mereka tukar air dengan dapat makanan. Maka anak bongsu ni pun kata kepada mak dan kakak dia, tengok Allah dah bagi dah rezeki kat kita. Dia hantar melalui penunggang-penunggang kuda ni. Maka mereka pun dapatlah makanan. Tapi mak dia kata, sampai bila makanan ni nak cukup kat kita? Bapak hampir mengaji hadis tu, tah bila baru nak balik? Setakat makanan yang ada ni masih tak cukup. Maka dalam proses dia tukar makanan dengan air tu, salah seorang penunggang kuda yang menutup muka tanya kepada keluarga Hatim, kamu ni keluarga siapa? Maka jawab isteri Hatim, kami adalah ahli keluarga Hatim Al-Asam. Maka terkejut lelaki yang menutup muka tadi. Oh, ini keluarga Hatim. Maka dia keluarkan daripada poket dia satu uncang emas. Lalu dia campak dalam rumah Hatim. Dan dia berkata kepada pengikut-pengikut dia, siapa yang menyayangi aku, siapa yang setia dengan aku, buat benda yang sama aku buat. Maka semua penunggang kuda tu pakat duk seluk poket masing-masing, keluarkan wang emas, campak dalam rumah Hatim. Sampai penuh pintu rumah Hatim, tak boleh tutup. Maka ditanyalah oleh isteri Hatim, tanya kepada lelaki tersebut, kamu ni siapa? Maka lelaki penunggang kuda tadi buka muka dia, jeng. Dia adalah Amirul Mukminin, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang meninggal dunia pada tahun 158 Hijrah. Khalifah yang kedua daripada kerajaan Abbasiyah. Dia dalam perjalanan buat haji dan dia singgah di perkampungan Hatim. Dan dia pun bagi bantuan kepada keluarga Hatim, sehingga menjadilah mereka keluarga yang paling kaya dalam daerah tu, sebab dapat duit emas banyak sungguh sampai tak boleh nak tutup pintu. Maka anak dia yang bongsu yang kecil umur 10 tahun tadi pandang balik mak dengan kakak dia. What do you say now? Itu ayat saya lah, saya yang tambah. Anak Hatim yang kecil tadi pun memandang kepada mak dia, lalu berkata, bukankah aku sebut tadi Allah yang memberi rezeki dari langit, bukan bapa kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka pada malam ni, lambatnya masa ni nak berjalan, saya ingatkan dah pukul 9 lah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada malam ni kita sebut pada diri kita dengan satu persoalan, adakah kita telah menilai dengan pandangan Allah? Adakah kita telah hidup dengan pandangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ramai orang dia mengatakan bahawa sesungguhnya dia beriman kepada Allah, tetapi jalan hidupnya bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Allah. Ramai orang dia mengaku dia pengikut sunnah, tetapi jalan hidup dan caranya bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, ada orang dia mengaku dia pengikut sunnah, tetapi dialah yang paling lawan kepada sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Macam mana kata dia lawan kepada sunnah Nabi? Kebanyakan manusia pada hari ini, tuan-tuan, kita menjadikan agama ini hanyalah sebagai aksesori, pelengkap saja. Maka sebab tu kita sedang menghadapi satu penyakit yang sangat kronik, iaitu adanya anak-anak muda, orang-orang yang pandai dalam ilmu agama, tetapi amalan dia sangat jauh berbeza. Maksudnya, ada orang di kalangan kita pengetahuan tentang Islam ni level PhD, tetapi amalan dia dalam Islam level budak tajah tadika. Level budak tadika. Kalau bab ilmu ni, bab hadis ni, boleh cerita jenis-jenis hadis, boleh cerita pasal perawi, boleh cerita pasal
perbahasan tentang khilaf para ulama hadis. Punya hebat. Tetapi kalau datang bab semayang, dia orang yang paling last sekali datang dalam masjid. Itu pun kalau pergi masjid. Kalau bab bangun malam, dialah orang yang paling lewat bangun subuh. Itu pun kalau bangun. Dalam bab menjaga mata, dialah orang yang paling tidak menjaga mata, memandang benda-benda yang haram. Fenomena ini tuan-tuan adalah fenomena akhir zaman yang menimpa umat Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita telah tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan berdakwah. Hadis yang kedua yang disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis berkenaan dengan orang-orang yang mereka itu tidak beramal dengan amalan-amalan saleh. Sebaliknya mereka itu menjadikan agama ini sebagai pakaian yang dipakai dan dilepaskan. Sebelum kita baca hadis tu tuan-tuan, saya nak sebut bagi tuan-tuan faham dan saya pun dapat sampaikan dengan jelas. Dalam proses nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita nak menuju kepada Allah, kita perlu pastikan kita berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita perlu pastikan apa yang Allah inginkan sama dengan apa yang kita inginkan. Maka sebab itu kata para ulama, orang-orang yang beribadah, misalnya orang yang sembahyang, syarat untuk mencapai khusyuk ada 3. Syarat untuk mencapai khusyuk dalam solat ada 3. Yang pertama, dia melakukan solat tersebut dalam keadaan dia mengetahui dan memiliki ilmu. Dalam keadaan dia mengetahui dan dia memiliki ilmu. Yakni faham makna, faham apa yang disebut di dalam solat, faham apa yang diucapkan, faham apa yang dilafazkan. Yang kedua, orang yang menunaikan salat, dia akan mendapat khusyuk apabila dia melakukan salat dalam keadaan dia memutuskan hubungan dengan makhluk. Dia putus buang hubungan dia dengan makhluk ketika salat. Maka sebab tu kita angkat takbir, dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar salat. Jadi bila kita mengangkat takbiratul ihram, kita dah putuskan hubungan kita dengan dunia, yakni dengan makhluk. Dan yang ketiga, orang yang hendak salat, syarat untuk mendapatkan khusyuk, maka dia tidak berharap kepada makhluk, sebaliknya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang hendak diminta. Nombor 3 ni masalah. Kata para ulama, selalunya orang sembahyang dia senang nak khusyuk waktu awal. Dia selalu fail sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam mesti fail nak khusyuk dalam salat. Kata mereka, sebab apa jadi begitu? Sebab kita tak tahu apa yang kita nak dengan Allah. Tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan, tadi solat maghrib tuan-tuan minta apa dekat Allah? Tuan-tuan solat maghrib tadi minta apa dekat Allah? Kebanyakan kita tidak khusyuk dalam ibadah, tidak khusyuk dalam solat. Sebagai perumpamaan, kerana kita tak tahu nak minta apa dengan Allah. Dalam arti kata yang lain, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita tidak berharap kepada Allah. Ini masalah dia. Kita tak berharap kepada Allah. Jadi kita sembahyang, kita tak khusyuk. Sebab apa? Kita tak ada benda nak minta dengan Allah. Mustahil sebagai hamba tak ada benda nak minta dengan Tuhan. Ada, tapi kita tak berharap. Kita pandang remeh pada perbuatan meminta kepada Allah, khususnya di dalam solat. Sebab tu kita tidak khusyuk. Maka orang-orang yang tidak berharap kepada Allah atau tidak tahu apa nak minta dekat Allah, dia tak khusyuk dalam solat. Maka samalah juga perumpamaan. Dalam hidup ini tuan-tuan, dalam menuju kepada Allah, satu, kita mesti mengetahui
Apa yang dinilai oleh Allah, apa yang penting bagi Allah, apa yang tidak penting bagi Allah. Kemudian yang kedua, dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, kita hendaklah selalu mengetahui apa yang kita mahukan dan sentiasa sedar apa yang sebenarnya kita perlukan dalam hidup ini. Sebagaimana kata Ali bin Abi Talib yang meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah, manusia mengumpulkan pelbagai benda, kumpul. Sedangkan dia tidak tahu apa yang dia kumpul tu mana satu yang bermanfaat untuk dirinya. Hal yang sama disebut oleh Ibnu Abbas dalam tafsir ayat Al-Quran, Alhaakumut takasur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan barang. Kumpul. Kita kumpulkan kereta 3-4 biji, pakai sebiji ya. Kita beli rumah 10 biji, duduk satu rumah. Kita beli tanah 20 ekar, duduk tak sampai setengah ekar. Kita punya harta duit RM1,000, tetapi pakai tak sampai 100. Kita kumpul. Alhaakumut takasur. Manusia telah dilalaikan dengan perbuatan mengumpul, kata Allah di dalam surah At-Takasur. So tanya diri kita, kalau kita hendak menuju kepada Allah, kita tahu atau tidak sebenarnya apa yang kita perlu dalam hidup ini? Dan bagaimana kita nak dapat benda tersebut? Jawapannya ialah dengan al-ilm, dengan ilmu. Kena mengaji ya. Kena mengaji daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang alim, pandai dalam urusan dunia, jahilin bil akhirah, tetapi jahil dalam perkara-perkara akhirat. Oi, kalau bab dunia ni pandai, dialah master, dialah sifu. Tetapi kalau benda-benda mengenal Allah, perkara-perkara yang membawa manusia untuk tunduk kepada Allah, maka dia tidak tahu apa-apa. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan daripada Ahmad bin Mani' gurunya. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayub qala an Humaid bin Hilal qala an Abi Burdah qala, kata Abi Burdah, tabi'in yang menjadi qadi di Kufah, meninggal pada tahun 104 Hijrah. Akhrajat ilaina Aisyah, ibu orang yang beriman, satu hari pernah mengeluarkan kepada kami kisaan mulabbadan. Kata Abi Burdah, seorang tabi'in daripada Kufah, satu hari ketika kami menziarahi ibu orang yang beriman, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, meninggal pada tahun 57 Hijrah. Sayyidatina Aisyah mengeluarkan kepada para tabi'in yang mengunjunginya kisaan mulabbadan, sejenis pakaian kain yang bertampal-tampal dan berbulu-bulu. Mulabbadan, daripada kalimah mulabbadan ni, berbulu-bulu ni orang kita ambil terjemah jadi baldu, kan? Baldu. Baldu ni dari bahasa Arab, mulabbadan, kain bulu-bulu, kain tampai. Satu hari Sayyidatina Aisyah keluarkan satu kain yang bertampai-tampai. Wa izaran ghalizan, dan pula dikeluarkan juga bersama-sama dengan kain bertampai tadi, izaran. Izaran ni kain sarung.
Orang Arab mereka pakai kain sarung, kain bawah macam kain pelekat dia. Kain bawah ni, balut badan bawah, bahagian bawah dipanggil izar. Wa izaran ghalizan, kain sarung yang kasar. Kasar kalau pakai rasa tidak senang, tidak selesa. Faqalat, kata Aisyah, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan memakai dua helai pakaian ini. Hadis riwayat Muslim dan Abi Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini tuan-tuan, diceritakan Abi Burdah katanya, Aisyah bawa keluar pakaian yang dipakai oleh Nabi ketika sakit. Ketika Nabi dalam keadaan nazak, Nabi pakai kain yang diperbuat daripada mulab badan, baju atau pakaian atas yang berbulu-bulu, yang bertampai, yang tak selesa. Kalau kita pakai rimah, gatai. Wa izaran ghalizan, dan kain sarung yang kasar sungguh. Kalau digosok kain tu melecet kulit. Kalau tuan-tuan pernah ingat, ada hadis seorang lelaki yang disebut nama Zulquwairishah, bapa kepada Khawarij, yang pernah ketika Nabi duk bagi harta rampasan perang, dia tarik serban yang terikat pada leher Nabi sehingga berbekas leher Nabi dengan bekas merah kan. Ada hadis kan kita duk baca. Ustaz-ustaz duk mai cerita pasal Khawarij mesti bawa hadis ni. Nabi SAW pakai kain sarung yang kasar, yang mana kalaulah ditarik dengan kuat akan terkeluar kulit ataupun akan calar kulit tersebut. Itulah pakaian Nabi ketika dalam keadaan nak nazak, nak mati. Dalam keadaan Nabi SAW sudah menguasai Mekah dan Madinah. Nabi sudah mendapat harta rampasan daripada peperangan Khaybar. Nabi sudah menakluki hampir keseluruhan jazirah Arab. Juzur kepulauan Arab tu dah di bawah kekuasaan Nabi. Namun Nabi SAW wafat dalam keadaan memakai pakaian yang buruk. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini kata para ulama, bagaimana pengakhiran adalah penting sebagaimana permulaan. Istiqamahnya Nabi SAW dalam kezuhudan, dalam ketegasan baginda untuk tidak menjadikan dunia sebagai matlamat atau menjadikan dunia masuk ke dalam dada baginda SAW. Ada orang kata, Ustaz, Nabi kalau hidup lagi, Nabi pun pakai Mercedes. Amboi. Ada orang kata Nabi pun kalau hidup lagi, Nabi pakai jam tangan Rolex. Ada orang kata Nabi kalau hidup lagi, Nabi pakai BMW. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika sudah menguasai timur dan barat, Nabi tetap berbaring di atas lantai. Dan kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang wafat pada tahun 93 Hijrah, sesungguhnya Nabi SAW meninggalkan dunia dalam keadaan Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Sesungguhnya Nabi makan di atas sufrah, di atas kain yang dilapik. Maka apa yang kita nak sebut tuan-tuan dalam hadis ini, orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, selagi mana dia tidak mampu menceraikan dunia, maka dia sebenarnya tidak akan dapat mendekati Allah dan mendekati jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang ulama hadis daripada Arab Saudi yang sekarang merengkuk dalam penjara di Arab Saudi.
Dia mengarang kitab sifat salat Nabi yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita dalam gerakan sunnah. Kita duk baca kitab sifat salat Nabi, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Pengarang dia berada dalam penjara di Arab Saudi. Ketika mana sebelum dipenjarakan, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam Twitter yang terakhir dia sebut, seseorang tidak akan dapat mendekati Allah dan jalan yang dibawa oleh Rasulullah selagi mana dia belum sanggup bercerai dengan dunia dia. Selagi mana kita belum sanggup bercerai dengan dunia kita, tuan-tuan, kita akan menjadi muzabzib. Tahu muzabzib? Kita akan jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kita akan menjadikan agama ini sebagai tunggangan. Kita akan tunggang agama. Selagi mana kita belum boleh bercerai dengan dunia. Sebab tu kita lihat pakcik-pakcik, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, abang-abang kita, bila buat kenduri kahwin, mengaji pilah sunnah macam mana pun, bawalah kitab Sahih Bukhari. Bila buat kenduri kahwin, mesti nak kemah tu kalau boleh. Kalau jalan tu ada 10 lorong nak pasang kemah. Mengaji pilah kitab sunnah kalau nak bagi kahwin anak-anak. Mas kahwin kalau tak 10,000 ke atas tak mungkin. Pasal apa? Anak dia ada degree. Tuan-tuan, samalah lelaki, samalah perempuan. Apabila kita memandang dengan kacamata duniawi, kita adalah orang-orang yang sedang menanti untuk dimakan oleh Dajjal. Apa antibody yang boleh kita install, kita tanamkan kepada anak-anak kita? Kalau kita generasi tua, kita generasi ibu bapa hidup dengan begitu teguh pada duniawi, pesan ke anak-anak kita, hang kalau tak ada pencen, habis hidup hang. Tu dia, subhanallah. Ada, tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita ni duk pesan, nanti mengaji pandai-pandai balik kerja kerajaan pasal ada pencen, terjamin hidup. Masya Allah, subhanallah. Selagi mana kita tak boleh keluar daripada pergantungan kepada makhluk, kita terikat dengan hidup kita duniawi. Apa yang penting adalah harta benda. Apa yang penting adalah kesenangan. Kita sakit, kita nak duduk kelas pertama, tak mau duduk kelas ketiga. Kita masuk hospital, kita nak ada GLC supaya kita dapat duduk dalam hospital swasta, tak mau duduk hospital kerajaan. Selagi mana kita nak keselesaan demi keselesaan, kita takkan dapat jumpa Allah atau bertemu dengan jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kata pilah dekat saya bagi tahu. Sayyidina Umar, ketika mana dia ingin melakukan audit. Audit ni maknanya dia nak cek adakah pemerintah yang dilantik oleh dia masih kekal di atas jalan Nabi SAW. Dia buat audit. Maka audit yang dibuat oleh Sayyidina Umar, dia bagi seorang sahabat dia RM1,000. RM1,000, RM1,000 dinar. Ringgit dah jatuh dah, tuan-tuan. RM1,000. Maka diberikan kepada Muaz bin Jabal RM1,000 dinar. Dan diberikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah RM1,000 dinar. Kisah ni ada dalam riwayat Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dengan sanad yang sahih, disepakati oleh Az-Zahabi. Dan dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, dan disebut oleh Imam Abi Nu'aim dalam Al-Hilyah. Umar bagi Muaz bin Jabal yang meninggal pada tahun 18 Hijrah RM1,000 dinar. Umar bagi kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah RM1,000 dinar. Dua-dua dapat RM1,000 dinar. Faba'asa rajulan, kemudian Umar utuskan satu orang lelaki pergi follow
Pergi tengok apa yang dibuat oleh Muaz, apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia hantar utusan. Falamma raja', bila mana balik utusan tu, Umar tanya, Muaz buat apa dengan duit tu? Maka dia pun katalah, Muaz dapat 1,000 dinar, dia balik ke tempat dia, dia agih-agihkan pada orang-orang susah duit yang kau bagi kat dia. Dan dia tak ambil kecuali 1 dinar untuk dia dan keluarga dia. No, dari 1,000 dinar tuan-tuan, 1 dinar 700 ringgit. Lebih kurang lah. 1 dinar 700 ringgit. 1,000 dinar 700,000 ringgit. Muaz bin Jabal dapat duit tu, dia balik ke tempat dia, dia agihkan pada penduduk-penduduk susah. Dia hanya ambil 1 dinar untuk belanja dia dan keluarganya. Summa sa'ala ani Abu Ubaidah. Kemudian Umar tanya pula pasal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dapat 1,000 dinar. Sebelum sampai ke rumah dia, duit tu dah habis. Diagihkan pada semua orang susah. Dalam riwayat ketika mana Umar datang rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada hadis yang sahih. Umar tanya kepada Abu Ubaidah. Bila mana Umar masuk dalam rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima perang Rasulullah, panglima perang Umar yang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Buka dalam pintu rumah, tuan-tuan masuk-masuk. Ada 3 benda saja dalam rumah dia. Ada mighfar. Apa dia mighfar? Ada topi besi. Topi besi pakai untuk berjihad. Ada topi besi. Ada mighfar. Nombor 2, ada bekas untuk simpan air, untuk berwuduk dan minum. Dan yang ketiga, ada kain untuk tidur dan solat di atasnya. Dalam rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ada 3 benda ni. Ada 3 benda ni dalam rumah. Ada topi besi. Dalam riwayat ada perisai. Ada bekas isi ayak dengan ada kain untuk jadi lapik tidur dan lapik sembahyang. Kata Umar kepada Abu Ubaidah, "Ma haza ya Abu Ubaidah?" Apa ni ya Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Ya Amirul Mukminin, inilah yang dapat bawa aku kepada Allah, kepada Rasul, kepada akhirat." Ni. Saya lagi tuan-tuan semua pakat tengok ustaz ni dia duk ceramah pasal bab akhirat, bab zuhud, kita tengok ustaz ni balik naik unta ke balik naik kereta. Tengok ustaz ni sekali, dia balik naik kereta ke dia balik naik unta. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Sayyidina Uthman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Di dalam hadis, ketika mana anaknya Bilal, anak Abdurrahman bin Auf bernama Bilal, menghidangkan makanan untuk berbuka kepada Abdurrahman bin Auf yang terdiri daripada roti bersalut daging. Lamma ra'a fabaka. Bila dia nampak je makanan tu, dia menangis. Abdurrahman bin Auf menangis. Dia kata, sesungguhnya dalam Islam ada ramai orang lebih mulia daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Antaranya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang terkorban dalam peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Ketika mana dikafankan jenazahnya, mereka tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku bimbang, aku menjadi orang yang disegerakan ganjaran di akhirat untuk mendapat habuan di dunia, sehingga di akhirat aku tidak mendapat apa-apa. Maka dia menangis. Itu Abdurrahman bin Auf. Benar dia kaya, tetapi kekayaan tak masuk dalam hati dia, kekayaan duduk di tangan dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan boleh kaya, kayalah. Ka'ab bin Malik kaya. Abdullah bin Zubair kaya. Tetapi kekayaan itu tidak pernah masuk dalam hati-hati mereka. Mereka tidak menjadikan pergantungan kepada dunia
Sebaliknya kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun dia kaya, aku meminta kepada Allah walaupun kepada garam dan gula. Garam gula pun minta dekat Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka sebab itu kita sebut, bagi orang-orang yang ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bercerailah dengan dunia yang ada. Selagi tuan-tuan tak boleh bercerai dengan dunia, selagi itulah kita tak dapat jumpa jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datang penceramah hebat, Dr. Bilal Philip, bawa penceramah Mufti Meng, bawa penceramah Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, bawa Syekh Abdul Rahman Sudais, bawa ulama-ulama besar dunia datang mengajar, kita tidak akan dapat hidayah selagi mana kita tidak mampu memisahkan diri kita terhadap pergantungan dunia. Macam mana nak pisahkan diri kita dengan pergantungan dunia? Ada 4 cara. Ada 4 cara. Pertama, 4 cara atau 4 bidang, 4 khisal. Dalam bahasa Arab dipanggil khisal. 4 ciri-ciri yang biasanya orang mesti terjebak dengan dunia ni. Di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duk berdoa. Nabi berdoa dalam hadis, minta dekat Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada doa yang diajarkan oleh baginda kepada Abdullah bin Umar dan para sahabat. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 72 Hijrah, kata Abdullah bin Umar, Nabi ni tuan-tuan, dia duduk dengan para sahabat. Bila dia nak bangkit, sebelum dia bangkit, dia akan baca doa ni. Kata Abdullah bin Umar, Nabi dia duduk dengan para sahabat, bila dia nak bangkit, sebelum bangkit, dia mesti baca doa ni, mendoakan para sahabat. Sehingga Abdullah bin Umar hafal doa ni, pegang sungguh-sungguh. Doa tu panjang. Saya ambil 4 benda yang disebut tadi, yang diperlukan untuk menceraikan diri kita dengan dunia. Ada 4 benda terdapat dalam doa ni. Yang pertama yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah menjadikan musibah yang menimpa kami mengenai agama kami. Itu satu. Macam mana tuan-tuan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita nak menuju pada Allah, cabaran dia, cara dia kena berpisah dengan dunia, bercerai dengan dunia. Cara nak bercerai dengan dunia bukan pergi mahkamah. Cara nak bercerai dengan dunia, yang pertama, kita tidak menjadikan musibah, dugaan yang menimpa kita di dalam urusan agama. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah bagi musibah yang kena kat kami dalam urusan agama kami. Adapun selain daripada agama kami, tak ada hal, bagilah. Apa maksud dia? Maksud dia yang pertama, kita mengutamakan agama melebihi segala-galanya. Tu cara nak bercerai dengan dunia. Yang pertama, utamakan agama lebih dari yang lain. Sebab tu Imam Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia, dia pernah difitnah. Dia difitnah di Samarkand, dia difitnah di Naisabur. Apa kata-kata Imam Al-Bukhari? Iza salama dini fala ubali. Kalau agama aku selamat, aku tak peduli apa orang nak kata. Faham tak? Itu maksud doa yang Nabi ajar tadi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, agama kami jangan bagi kena musibah. Selain beragama, dunia okey tak apa, bagilah musibah apa pun, kami redha dan kami sabar. Jangan iman kami, agama kami kena uji. Hak ni kami tak sanggup. Itu kata Imam Al-Bukhari, iza salama dini, kalau agama aku selamat, fala ubali, aku tak kisah, asalkan agama aku selamat. Ustaz, kenapa? Nak bagi tahu Ustaz, rumah kena rompak. Ya ke?
Tapi alhamdulillah Ustaz, dia ambil semua barang kecuali Sahih Al-Bukhari. Tu dia. Kan ada orang kata kalau simpan Sahih Bukhari dalam rumah tak kena curi. Sekali kena rompak, semua hilang kecuali Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya terbalik. Sebenarnya kalau kita simpan Sahih Bukhari dalam rumah, bukan rumah tak kena curi, Sahih Bukhari tu yang tak kena curi. Ustaz, rumah saya kena rompak Ustaz. Tapi alhamdulillah Sahih Bukhari tak ada apa. Okey. Yang penting hadis-hadis Nabi selamat. Okey, macam tu okeylah. Maknanya kita lebih bimbangkan agama daripada dunia kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa Abdullah bin Umar ini, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jadi janganlah engkau menjadikan dunia sebagai fokus, sebagai kebimbangan kami yang paling besar. Jangan. Wala taj'al dunya wala taj'al dunya akbar hammina. Janganlah menjadikan dunia sebagai kebimbangan kami yang paling besar. Jangan. Maksudnya janganlah bagi kami ni duk risau pasal dunia lebih dari risau pasal agama. Ini cara nombor 2 nak berpisah, nak bercerai dengan dunia. Contoh nak bercerai dengan dunia sebab apa? Sebab nak menuju pada Allah. Sebab apa? Nak menjadi kekasih Allah. Sebab apa? Sebab nak ikut sunnah Rasulullah. Baik. Yang pertama, utamakan dunia lebih, utamakan akhirat lebih dari dunia. Utamakan agama lebih daripada dunia. Nombor 2, kebimbangan tuan-tuan, fokus tuan-tuan adalah pada agama lebih daripada dunia. Ustaz, saya risaulah Ustaz, anak saya tak mengaji habis SPM. Dia nak kerja apa nanti? Ramai orang bimbang anak dia tak ada SPM. Dia tak bimbang anak dia tak boleh baca Quran. Ramai orang dia bimbang anak dia tak dapat kerja. Dia tak bimbang anak dia tak main masjid sembahyang. Ramai orang risau anak perempuan dia tak dapat jodoh. Dia tak bimbang anak perempuan dia tak tutup aurat. Ramai orang lebih bimbang dan risau apabila dia jatuh sakit, tetapi dia tidak bimbang apabila dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup pergi BP center, PAS lab, hospital, cek darah setiap bulan. Tengok ada gula tinggi tak tinggi. Kan, cek darah, gula tinggi tak tinggi. Kecil manis ada tak ada. Tekanan darah turun ke rendah, ke tinggi. Cek jantung, okey tak okey. Tapi kita tak pernah peduli iman yang telah lama mati dalam hati kita. Maka sebab itu, wala taj'al dunya akbar hammina. Jangan jadi dunia sebagai benda yang paling kita bimbangkan. Jangan. Itu cara nombor 2 nak bercerai dengan dunia. Nombor 3 dalam hadis daripada Abdullah bin Umar, wala mablagha ilmina. Dan janganlah jadikan dunia sebagai tujuan ilmu yang kami belajar. Belajar untuk tujuan dunia. Mablagha ilmina, mengaji dengan tujuan nak dapat dunia. Jangan. Mengaji dengan tujuan nak dapat dunia. Jangan. Sebab itu azab orang yang mengajarkan agama, penceramah, ustaz, pendakwa, tok guru, azab mereka yang mengajarkan ilmu demi dunia lebih berat daripada azab orang-orang yang berbuat fasik dan dosa yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ahmad, 3 orang yang pertama yang akan kena azab pada hari kiamat, salah satunya alimun, satu orang alim yang membaca Al-Quran. Allah akan berfirman kepada dia, kazabta, engkau dusta. Engkau mengajar agama liyuqal, untuk dipanggil sebagai alim, sebagai qari. Laqad qila, dan orang pun dah bagi label kat engkau, dah bagi gelar al-fadil, al-doktor, al-profesor, al-syekh, al. Kan sekarang ni kan banyak gelaran. Apa ni? Al-bihor apa? Apa nama ni? Behor impiang. Al-bihor al-impiangi, al-berlisi, kan orang pun bernama kat belakang kan. Al-Yamani, Al-Urduni, Al-Misri, Al. Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia pergi sembahyang Jumaat, dia akan lalu lorong yang tak dilalui oleh orang.
supaya tidak menjadi pandangan orang ramai, nak mengelak dari pandangan orang ramai. Maka ilmu yang dipelajari kalau bukan kerana Allah, maka ilmu itu akan menjadi fitnah. Dan yang keempat, nak bercerai dengan dunia ni tuan-tuan, dalam hadis, wala tusallid alaina man la yarhamuna. Janganlah kami ni ya Allah duduk ataupun dikuasai oleh orang-orang yang tidak merahmati kami. Maknanya dalam dunia ni tuan-tuan, kepentingan kita untuk nak bercerai dengan dunia, kita kena duduk dengan orang-orang yang merahmati, orang-orang yang beriman, duduk dalam kelompok orang-orang yang saleh, duduk dalam masyarakat ataupun golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah, golongan-golongan yang zahidin, yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang yang saleh yang bukan kaki dunia tetapi kaki akhirat. Geng tamak pahala. Duduk dengan kawan-kawan, kalau bersembang pasal minggu ni ada orang meninggal, jom kita pergi tolong buat kebajikan, kita pergi urus jenazah percuma, kita pergi sembahyang jenazah percuma, kita pergi bagi khidmat kain kafan percuma. Minggu ni ada orang kenduri, jom pergi tolong depa. Minggu ni masjid ada perkara ilmu, jom pergi ikut pergi mengaji. Geng-geng tamak pahala. Jangan duduk dengan geng-geng yang tamak duit. Duk cerita bab saham, duk cerita bab Bitcoin, duk cerita bab apa harga pasaran itu, pasaran ini, duk cerita bab pelaburan, duk cerita, tak payahlah, tak payah duduk dengan geng-geng ni. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, duduk dengan orang-orang yang cintakan kepada Allah dan hari akhirat, yang mengingati mati, kawan dengan mereka. Itulah yang dimaksudkan wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah bagi kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak merahmati kami. Orang yang tak rahmat kat kita pun tak bawa rahmat. Carilah orang-orang yang ikhlas, yang saleh, yang mana mereka itu semua akan dapat memberikan kepada kita syafaat pada hari akhirat, memberikan bantuan ketika mana kita memerlukan nasihat dan kebaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukup sekadar tu tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan menjadikan liqa kita liqa yang diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sedikit tetapi bermanfaat daripada banyak menjadi sia-sia dan tak berguna. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.